Lebih 10 juta ringgit kerugian dialami pengusaha pelbagai sektor susulan banjir gelombang kelima di Terengganu hujung Februari lalu. Exko Pertanian, Industri Makanan, Peladangan dan Komoditi dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu, Dr. Azman Ibrahim berkata ia melibatkan lebih 1,000 pengusaha sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Susulan itu, mereka dijangka menerima bantuan segera melalui Tabung Bencana Pertanian Negeri Terengganu. Dan saya dah membentangkan data awal kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk diambil perhatian kerana tabung bencana pertanian kita hanyalah berjumlah RM1 juta sahaja. RM1 juta ni untuk kegunaan sepanjang tahun daripada Januari 2022 sehingga Disember 2022. Meliputi 4 sektor, sektor pertanian, sektor penternakan dan juga sektor perikanan, dan insya-Allah kerajaan akan mempertimbangkan satu jumlah yang sesuai kerana kita tengok ini adalah keperluan mendesak rakyat kita. Yang pentingnya kita nak supaya rakyat kita mampu bangkit kembali. Pengusaha sektor pertanian, penternakan dan perikanan yang terjejas banjir disaran segera membuat laporan supaya bantuan dapat disalurkan. Jabatan Perangkaan sedang menjalankan survei pendapatan, perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas HIES dan BA 2022 tahun ini dengan bilangan sampel 92,800 isi rumah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad, dapatan kajian yang dijangka diterbitkan pada suku pertama 2023 itu membolehkan kerajaan mengenal pasti kedudukan sosioekonomi dan jurang pembangunan. Seterusnya menjadi input bagi pengubalan dasar, strategi dan inisiatif bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jelas Datuk Seri Mustafa, kadar kemiskinan negara turun dengan ketara berbanding 5 dekad lalu. Kadar kemiskinan mutlak peringkat nasional turun daripada 49.3% tahun 70 kepada 5.6% pada tahun 2019. Kadar miskin di bandar turun daripada 21.3% kepada 3.8% dalam tempoh yang sama. Manakala kadar kemiskinan luar bandar turun daripada 58.7% kepada 12.4%. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Ceras Tan Kok Wai, tambahnya pekali Gini juga berjaya dikurangkan daripada 0.513 kepada 0.407 dalam tempoh yang sama. Antara faktor yang menyumbang kepada pencapaian ini termasuk pertumbuhan kadar ekonomi yang memberansangkan. Secara keseluruhan, pertumbuhan purata ekonomi Malaysia berkembang 5.8% setahun dalam tempoh 5 dekad dari 1971 hingga 2021. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa di seluruh negara. Langsung bersama pegawai Muhammad Napizi Mat Napiah, Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gemar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kebanyakan kawasan di sebelah barat Semenanjung pada petang ini daripada negeri Pulau Pinang sehinggalah ke barat Johor, dan keadaan cuaca ribut petir berintensiti tinggi ini terutamanya untuk kawasan di sebelah Lembah Kelang dan juga Negeri Sembilan dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan keadaan banjir kilat, angin kencang dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh yang boleh berlaku kesan daripada cuaca ribut petir yang berlaku pada waktu sekarang. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sarawak, cuaca dilihat cerah di kebanyakan bahagian pada petang ini. Hujan kini hanya berlaku di sekitar bahagian barat negeri Sarawak ini yang dijangka akan reda menjelang awal malam. Dan untuk negeri Sabah, hujan lebat pada ketika ini dilihat berlaku di sekitar kawasan pedalaman dan juga pantai barat negeri berkenaan yang dijangka akan reda juga menjelang awal malam nanti. Selain itu, jabatan kami juga turut mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi beberapa bahagian di sebelah timur dan juga barat negeri Sabah pada esok dan juga lusa. Dan ianya termasuklah bahagian di sebelah barat negeri Sabah ini hanya pada lusa iaitu 9 hari bulan Mac. Hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku sepanjang tempoh amaran.
Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit, khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya sentiasalah berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara pula. Amaran angin kencang dan laut bergelora turut dikeluarkan bagi kawasan-kawasan perairan di sekitar Laut Cina Selatan ini, terutamanya yang berdekatan dengan kawasan perairan negeri Sabah. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 11,576 anggota polis dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal esok sempena pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15. Pelbagai persiapan dilakukan bukan sahaja melibatkan jadual keluar mengundi tetapi juga tugasan keselamatan di pusat mengundi. Terus bersama wartawan Anas Mohamad Noor di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai. Anas? Ya, Zahid, terima kasih. Jika tengah hari tadi kami berlintas langsung di Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian, kali ini kami bawakan persiapan di salah sebuah pusat mengundi awal untuk esok, iaitu di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai, dan petang ini bersama dengan saya Timbalan Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Yusof Osman. Selamat petang tuan. Jadi tuan, kita terus saja dengan untuk esok, berapa ramai anggota yang terlibat untuk proses undi awal esok? Selamat petang. Untuk esok undi awal bagi pegawai dan anggota IPD Kulai, seramai 603 orang terlibat untuk undi awal pada esok pagi. 603 orang yang terlibat. Berapa don dalam kawasan ini yang terlibat tu? Ada 2 don, iaitu don 51, don Bukit Batu. Don Bukit Batu undi awal akan diadakan di bilik gerakan Balai Polis Air Bemban. Di sana terlibat lebih kurang 50 pengundi terlibat mengundi awal di sana, dan bagi don N52 Senai, undi awal akan diadakan di Dewan Bunga Raya di dalam kita punya kawasan Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai. Di sini lebih kurang 553 orang undi awal akan terlibat. Selain persediaan untuk yang anggota yang akan mengundi, bagaimana pula dengan persiapan bagi memastikan keselamatan di 2 kawasan pusat mengundi ini? Bagi memastikan perjalanan undi awal esok berjalan lancar, kita telah letakkan anggota-anggota untuk bertugas di saluran bagi menjaga kelancaran proses undi awal ini. Lebih kurang satu tempat mengundi itu kita letakkan 3 anggota lah. Dan lebih kurang terlibat 6 orang, dan juga kawalan lalu lintas untuk memastikan perjalanan lalu lintas itu lancar.
Baik tuan, terima kasih sudi meluangkan masa bersama dengan RTM petang ini. Saya kongsikan semula apa yang akan berlaku besok. Daftar pemilih secara keseluruhannya bagi pengundi awal di Johor mengikut rekod SPR sehingga 21 Januari seramai 22,351. Dengan polis adalah yang paling ramai iaitu 11,576 anggota akan terlibat dalam proses esok. Manakala 10,955 adalah pengundi awal bagi tentera dan juga pasangan. Waktu untuk mengundi terbahagi kepada 3 mengikut berapa ramai pengundi di pusat mengundi tersebut yang telah ditetapkan iaitu 8 pagi hingga 12 tengah hari ada 29 pusat mengundi, 8 pagi hingga 5 petang 26 pusat mengundi dan 8 pagi hingga 2 petang 8 pusat mengundi. Esok kami akan bawakan suasana proses pengundian awal di lokasi pusat mengundi yang kami pilih untuk membawakan perkembangan terkini pilihan raya umum Dewan Negeri Johor, khususnya proses hari pengundian awal esok. Kembali dulu kepada Sahi di Angkasa Puri. Persiapan akhir undi awal di Dewan Perumahan Polis IPD Segamat hampir selesai. Aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP yang digariskan menjadi keutamaan bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Laporannya langsung bersama Sazwani Samsu di sana. Baik, terima kasih Zahi di Angkasa Puri. Umum mengetahui esok merupakan antara tarikh penting yang menentukan keputusan akhir bagi pilihan raya umum Dewan Negeri Johor yang ke-15 pada 12 Mac nanti. Untuk itu, saya kini berada di Dewan Serbaguna Perumahan Polis IPD Segamat bagi menyaksikan persiapan akhir menjelang hari pengundian awal pada esok hari. Dan untuk petang ini, saya kini bersama dengan antara orang penting yang bakal berbicara mengenai persiapan kita dan juga prosedur pada esok hari, iaitu Ketua Tempat Mengundi bagi saluran bagi N02 Jementah, iaitu Encik Salim Muhammad Yusof. Apa khabar Encik Salim? Khabar baik. Baik, Encik Salim, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita kat rumah bagaimana persiapan kita menjelang pengundian awal esok hari? Okey, untuk persiapan tu kita sudah lakukan dari segi mengemas kini dewan, lepas tu dari segi sanitasi, seterusnya kita memasang kemah-kemah di sekeliling dewan bagi memastikan keselesaan para pengundi, iaitu dari warga IPD Segamat, isteri dan juga pelapor. Baik, boleh kongsikan tak berapa jumlah pengundi yang bakal mengundi pada esok hari? Okey, bagi pengundi awal DUN N02 Jementah, kita ada seramai 647 pengundi yang ada juga yang akan turunlah pada esok hari. Baik, dari segi SOP yang bakal dilaksanakan pada esok hari, mungkin boleh kongsikan antara SOP-nya? Okey, SOP yang dilaksanakan adalah seperti penjarakan sosial. Dari segi ejen, kita memastikan kedudukannya jarak 1 meter dan sanitasi secara menyeluruh telah dilakukanlah di dalam dewan dan di luar. Baik Tuan, tadi sebelum saya melangkah masuk ke dalam dewan ini, saya dapat menyaksikan salah sebuah kemah saringan. Mungkin boleh kongsikan mengenai fungsi kemah saringan kesihatan tu. Okey, untuk makluman Puan, sekarang ni ada juga anggota yang person under surveillance dan ada yang positif. Jadi bagi pengundi yang mempunyai simptom akan dirujukkan ke kemah kesihatan dan kita sudah sediakan peralatan untuk dibagikan ke kemah kesihatan dan dia mengundi di sana. Okey. Baik, terima kasih Encik Salim. Baik, kepada para pengundi yang bakal menunaikan tanggungjawab pada esok hari, dalam pada kita memastikan kelancaran proses undian awal, pastikan aspek pematuhan SOP sentiasa diutamakan. Baik, saya kira untuk itu perkembangan sempena persiapan akhir menjelang undi awal pilihan raya umum Dewan Negeri Johor esok. Kembali kepada Sahi di Berita Wilayah. Silakan. Terima kasih Sazwani. Berita Wilayah juga meninjau situasi sama di Kem Segamat. Teruskan Ravin dengan perkembangan semasa dari sana.
Terima kasih Sahih di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Kem Segamat untuk mengikuti persiapan akhir bagi proses undi awal yang akan diadakan esok. Saudara, di Kem Segamat ini secara keseluruhannya 476 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk ahli keluarga mereka akan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi esok. Ketika ini saya berada di kompleks sajian di Kem Segamat. Persiapan untuk undi awal ini telah dilaksanakan sejak semalam. Saudara, saya juga difahamkan di Kem Segamat ini telah disediakan berdasarkan 3 peringkat untuk undi awal esok. Peringkat pertama pula, Kementerian Kesihatan akan melakukan ujian saringan terhadap pengundi di sini. Manakala bagi peringkat kedua, SPR akan membuat semakan daftar pemilih terhadap pengundi yang akan melaksanakan tanggungjawab mereka esok. Dan akhirnya peringkat ketiga pula merupakan pusat saluran mengundi. Di sini 4 pegawai serta 18 anggota ATM ditempatkan untuk bertugas bagi memastikan kelancaran proses undi awal esok. Saya juga difahamkan undi pos telah dilaksanakan pada 4 Mac lalu melibatkan 14 anggota ATM. Baiklah saudara, itu sahaja yang saya dapat membawakan anda dari Kem Segamat untuk proses akhir bagi undi awal yang akan dilaksanakan esok. Kita kembali ke studio bersama rakan penyampai Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih Ravin. Pengundi tidak perlu bimbang untuk keluar mengundi pada pilihan raya umum Dewan Negeri Johor. Itu jaminan Ketua Penolong Pengarah Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Dr. Lili Rafidah Muhammad Zaki. Ini kerana Johor merupakan antara negeri catat lebih 80% populasi dewasa lengkap vaksinasi dan lebih 52% lagi telah menerima dos penggalak. Jelasnya SOP telah disediakan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan SPR bagi memastikan PRU Dewan Negeri Johor dapat berjalan dengan selamat dalam tempoh pandemik COVID-19. Kebanyakan kes COVID-19 yang dilaporkan pula hanya melibatkan kes tidak bergejala atau bergejala ringan serta kurang 1% kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Isu berkaitan rumah sembelihan melibatkan permohonan lesen swasta dan sewaan akan dibincang antara Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Penelitian khusus termasuklah kebenaran merancang bagi memastikan bekalan makanan berasaskan industri ruminan tidak terjejas. Bila bercakap tentang masalah rumah sembeli yang melibatkan kebenaran merancang KM perlu diselaraskan dengan PBT dan juga Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Jadi isu-isu seperti ini yang di luar jurisdiction MAFI kita akan angkat untuk perbincangan dengan kementerian yang lain. Tapi tentu sekali isu ini perlu diselesaikan. Beliau berkata demikian selepas program Jelajah Dialog Industri Agro Makanan bersama komuniti subsektor penternakan di Labis. Program dilaksana bagi mendapatkan idea dan cadangan daripada pemain industri ke arah membangunkan industri penternakan yang mampan dan berdaya maju selaras aspirasi dasar agro makanan negara 2021-2030. Bermula dari rumah hinggalah memiliki 3 buah kilang memproses tempe, tekad usahawan muda Muhammad Fauzi Abdul Wafa kekal utuh meski dirundum situasi getir berdepan kekangan pergerakan ketika pelaksanaan PKP dahulu. Media-media sosial dan tempoh moratorium dimanfaatkan sebaiknya. Ikuti laporan wartawan Sazwani Samsu. Bermula dengan pemprosesan tempe menggunakan periuk kecil pada tahun 2015, kini anak jati kelahiran Bukit Gambir Johor ini mampu menghasilkan sehingga 10,000 paket tempe sehari. Sebelum ni kita hanya sampai ke daerah terdekat saja lah. Selepas tu atas permintaan banyak ramai, kita buka cawangan baru dekat Pontian. Proses pun ada satu kat sana. Kita supply untuk daerah selatan lah. JB cuma keluang dengan mesin saja belum lagi. Produk tempe ni komersial dia setiap hari orang guna. Produk komersial kan.
gunaan untuk setiap hari. Jadi permintaan tu sentiasa ada setiap hari. Proses penghasilan tempe ini mengambil masa kira-kira 6 hari dari rendaman sehinggalah pengeraman dan dihasilkan menggunakan 100% kacang soya. Daripada rendaman, kita rendam hari pertama. Hari kedua, kita akan buang untuk kulit dia. Hari ketiga, kita akan cuci air. Hari keempat baru kita akan masak untuk proses matikan kuman dia. Dan hari keempat tu lepas masak kita akan proses pengeringan. Kat belakang tu kita akan ada proses pengeringan, proses ragi. Lepas ragi baru kita packing, sila. Lepas tu kita akan tekuk lah untuk proses pengeraman. Kekangan pergerakan semasa PKP turut memberi impak ketara terhadap perniagaannya. Namun, tempoh moratorium sepanjang pelaksanaan PKP sedikit sebanyak membantu beliau selain memanfaatkan sebaiknya medium media sosial dalam mempromosikan produknya. Permulaan tu risau juga kan sebab PKP semua pergerakan tu terbatas. Permulaan tu kita try online. Masa PKP kan tak boleh pergerakan tak banyak. Dekat Facebook page Produce Tempe, dekat IG, dekat TikTok ada. Mengulas harapan jangka panjangnya, Muhammad Fauzi berharap dapat meluaskan lagi perniagaan yang kini dikenali seluruh Johor dan kawasan lain seperti Negeri Sembilan. Harapan saya perniagaan tempe ni kita dapat sampai ke seluruh Malaysia dan negara jiran Singapura, Brunei untuk memberikan produk yang kualiti dan halal lah. Sebab produk tempe ni cuma beberapa company je yang ada jualan kan. Nak dapat tu bukan senang. Menggenggam bara biar sampai menjadi arang. Itulah peribahasa yang sesuai menggambarkan usahawan muda kita. Meski dilanda beberapa situasi yang hampir menyebabkannya tersungkur, namun tekad untuk mempromosikan masakan tradisional masyarakat Jawa ini tetap diteruskan. Sazwani Samsul, Berita RTM. Nilai dalam keluarga Malaysia ada nilai-nilai kesyukuran. Kalau kita syukur, Tuhan akan permudahkan lagi, tambah lagi nikmat kepada kita. Bukan kerana kerajaan, dia berjaya itu juga kerana rakyat. Kalau rakyat sabotaj, tak mau terima semua pelan pemulihan, tak mau terima dan menjayakan vaccination, tak mau mematuhi SOP, kita tidak mungkin berjaya. Jadi kejayaan ini kejayaan keluarga. Kejayaan ini kejayaan kita. Muzium Coklat di Kota Damansara jadi tarikan ribuan pengunjung setiap tahun. Baik, untuk perkembangan dari Selangor, kita bersama-sama Samsia Samsi. Silakan, Sam. Ya, Syahir, 15,000 pengunjung sepanjang tahun ini. Itu sasaran Muzium Coklat di Kota Damansara, Petaling Jaya. Dibuka sejak 2014, ia muzium coklat pertama di Malaysia dan Asia yang cukup moden serta mampu menarik penggemar coklat tanpa mengira usia. Menurut pengurusnya, Muhammad Rizwan Mat Ali, penubuhan muzium merupakan tanggungjawab sosial korporat syarikat yang lebih 30 tahun terlibat dengan industri coklat. Fokusnya terhadap kelebihan dan keunikan coklat keluaran Malaysia dan antarabangsa.
Dengan ini, penubuhan coklat museum ini juga kita dapat berkongsi khasiat dan keunikan coklat melalui 3E, iaitu educational, iaitu pendidikan, experiential, iaitu pengalaman, dan juga enjoyable shopping, iaitu pengalaman membelah dalam keseronokan. Oleh itu, matlamat-matlamat ini kita cuba tekankan di mana di mana museum ini kita juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan ataupun knowledge berhubung koko dan coklat. Turut dipaparkan pelbagai info menarik termasuk cara pembuatan coklat di seluruh dunia, rahsia kehebatan dan khasiat coklat. Lebih 30 jenama coklat antarabangsa dijual dengan harga lebih murah berbanding harga pasaran dengan menjanjikan kualiti coklat asli. Museum dibuka setiap hari bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang. Generasi muda masa kini digalakkan mempelajari cara-cara pengurusan jenazah. Ilmu tersebut bukan sahaja penting bagi umat Islam, malah merupakan satu fardu kifayah. Pengasas Pertubuhan Kebajikan Darul Jariah Bukit Sentosa Rawang, Jalija Awang Kenit berkata, penglibatan generasi muda penting sebagai pendedahan tentang kaedah yang betul dan sempurna. Jadi bila ahli keluarga tidak didedahkan dengan ilmu berkaitan pengurusan jenazah, jenazah kadang-kadang tersadai lama. Jadi benda ni aib. Untuk ilmu ni supaya langkah awal, andai ada kematian mengejut dalam keluarga, mereka dah ada ilmu. Walaupun permulaan untuk pengurusan jenazah. Para peserta menyifatkan kursus tersebut bermanfaat dan secara tidak langsung memberi kesedaran kepada mereka. Kita akan dapat banyak pengajaran untuk menguruskan jenazah, sebab menguruskan jenazah itu fardu kifayah. Bila kita menguruskan jenazah keluarga kita, Allah janjikan pintu syurga akan dibuka untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Saya turut serta program ni secara tidak langsung. Kok esok ada ke family terdekat saya, saya boleh tolong uruskan, tolong jenazah. Seramai 20 peserta berumur antara 8 hingga 18 tahun mengikuti kursus pengurusan jenazah tersebut yang dikendalikan Imam Masjid Saidina Ali, Rawang, Ustaz Said Sadali. 8 pasukan akan bertanding dalam kejohanan Liga Bola Tampar Malaysia 2022 bagi merebut hadiah wang tunai keseluruhan RM42,000. Kejohanan anjuran Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA dengan kerjasama Persatuan Bola Tampar Malaysia itu akan berlangsung mulai esok hingga Ahad di Dewan Bola Tampar Seksyen 4 Shah Alam. Datuk Bandar Shah Alam, Datuk Zamani Ahmad Mansur berkata, selain Selangor, pasukan lain yang menyertai kejohanan ini ialah Johor, Sarawak, Sabah, Kuala Lumpur, Putrajaya, Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Katanya, penonton boleh hadir menyaksikan kejohanan ini mengikut SOP yang ditetapkan. Johan akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM10,000 dan medal. Tempat ketiga akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM8,000 dan medal, serta tempat keempat akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM4,000. Hadiah keseluruhan yang ditawarkan adalah bernilai sebanyak RM42,000. Matlamat penganjuran kejohanan ini adalah untuk melahirkan generasi belia yang bergiat aktif dalam sukan. Selain itu, kejohanan ini juga turut menggalakkan gaya hidup sihat. Ia juga katanya menjadi platform bagi mencungkil bakat baharu di dalam sukan bola tampar untuk diketengahkan di peringkat kebangsaan. Sekian saja bahan berita dari Selangor. Kembali bersama Syahir untuk berita selanjutnya. Terima kasih, Sam. Lembah Kelang dilanda banjir kilat di beberapa kawasan akibat hujan lebat sejak 3 petang tadi. Melalui perkongsian awam menerusi laman media sosial, beberapa kawasan didapati terjejas. Antaranya Jalan Raja Chulan, Kuchai Lama, Kampung Baru dan Jalan Tun H.S. Lee. Juga dilaporkan mengalami banjir kilat Terowong Tabung Haji, Terowong Chan Saulin, Jalan Pudu, Jalan Sri Permaisuri, Jalan Tun Razak dan Jalan Pahang.
Sementara itu, operasi banjir diaktifkan di Terowong Smart dan ia ditutup sepenuhnya buat masa ini. Dalam pada itu, Lembaga Lebuhraya Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan beberapa laluan terjejas, antaranya di Best Raya Expressway, melibatkan laluan dari pusat bandar ke Salak Selatan, dari Kuchai ke Salak Jaya dan dari Kampung Malaysia ke Kuchai. Sedikit perkembangan sukan dimulakan dengan sukan pelayaran. Dua atlet negara, Nur Shazrin Muhammad Latif dan Khairul Nizam bin Muhammad Effendi melakar pencapaian cemerlang di Kejohanan Pelayaran Asia 2022 apabila masing-masing meraih pingat emas dan perak. Pada kejohanan yang berlangsung di Abu Dhabi, Emirat Arab Satu itu, Nur Shazrin meraih pingat emas dalam kategori Laser Radial ILCA 6 selepas menewaskan Netra Kumanan dari India dan Nancy Highfield dari Hong Kong. Khairul Nizam juga turut membanggakan Malaysia apabila meraih pingat perak bagi kategori Laser Standard ILCA 7. Dia menamatkan saingan di kedudukan kedua di belakang Vishnu Saravanan dari India. Kejohanan Pelayaran Asia 2022 ini bermula pada 27 Februari dan berakhir semalam. Beralih ke sukan silat, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka belum memutuskan sasaran pingat bagi kem negara untuk sukan SEA di Hanoi, Vietnam pada Mei depan. Menurut Presiden Pesaka, Datuk Megat Zulkarnain Omardin, satu mesyuarat akan diadakan bersama Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam masa terdekat berhubung perkara tersebut. Sukan SEA di Filipina, walaupun hanya 9 acara yang dipertandingkan, kita menang 2. Satu keputusan yang baik. Tetapi itu pun dengan pesilat-pesilat baru. Tapi tak mungkinlah di Vietnam kita nak buat 2 kan, ada 16 acara. Tapi masih awal, kita akan tengok selepas kita adakan perbincangan dengan Majlis Olimpik Malaysia. Menurut beliau, antara pesilat yang dilihat berpeluang cerah meraih peringkat emas antaranya Muhammad Ali Jofri Jamari, Fauzi Khalid dan Muhammad Hazim Amzad. Datuk Megat Zulkarnain ditemui RTM pada penutupan Karnival Yayasan Bank Rakyat di Tanjung Karang, Selangor. Beralih ke Sabah, antara fokus dari negeri di bawah bayu, akibat ingkar SOP, beberapa individu dan premis dikenakan kompaun. Perinciannya bersama Anisha Dolus di Kota Kinabalu. Anne, silakan. Baik, sahih. 166 kompaun dikeluarkan Pejabat Kesihatan dan Polis Keningau bagi tempoh Januari sehingga hari ini akibat gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Antara kesalahan dikesan ialah tiada penjarakan fizikal dan gagal menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis. Menurut Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Muhammad Nur Haizam Narawi, kesemua kompaun dikeluarkan hasil operasi penguatkuasaan bersepadu yang dilaksana pelbagai agensi penguatkuasaan di negeri ini. Operasi bersepadu seperti ini akan terus kita jalankan dari semasa ke semasa dan kita melibatkan semua agensi kerana banyak agensi telah diperturunkan kuasa dan dalam masa yang sama juga semua agensi diberi kuasa untuk memberikan kompaun dan akhirnya masyarakat akan sentiasa beringat dan masyarakat akan sentiasa berasa yang mereka akan sentiasa diperhatikan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas operasi bersepadu bersama agensi penguatkuasa peringkat daerah Keningau yang diadakan di sekitar Pekan Keningau. Operasi dilaksana 41 anggota penguatkuasa melibatkan pemeriksaan 121 premis. Sementara itu, di Kota Kinabalu, 14 kompaun dikeluarkan menerusi OPOCOT atau Operasi Penguatkuasaan Bersepadu Sektor Inspektorat dan Perundangan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Majlis Keselamatan Negara dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Operasi kali ini tertumpu di Jalan Gaya, Kampung Air dan Asia City Kota Kinabalu melibatkan pemeriksaan 500 premis dan 1,500 individu.
Selain gagal menggunakan aplikasi MySejahtera sebelum memasuki premis, kesalahan lain dilakukan ialah gagal mempamerkan tanda larangan merokok di dalam premis, menjual rokok di bawah harga minimum dan merokok di kawasan larangan. Bercakap kepada media, pakar Perubatan Kesihatan Awam Dr. Suhaila Osman memberitahu operasi ini dilaksana bagi memastikan masyarakat terus mematuhi undang-undang yang ditetapkan di bawah kesihatan awam. Dari pemerhatian saya, saya nampak pematuhan SOP bagi warga Kota Kinabalu ini agak baik. Alhamdulillah, saya nampak ramai juga yang mempunyai kesedaran kendiri tentang pemakaian mask dari segi pengetikan ataupun scanning QR code semasa memasuki premis serta penjarakan di dalam premis. Kursus Mobile ICT wajar diperluas di kawasan luar bandar Sabah bagi memberi peluang kepada penduduk kampung menambah pengetahuan berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi. Menurut Setiausaha Politik Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Julius Lintar, kursus seumpama perlu dimanfaatkan semua penduduk, khususnya belia, terutama ketika berdepan cabaran seperti pandemik. Dalam keadaan kita sekarang ini masih berada dalam suasana pandemik. So kursus-kursus seumpama begini maksudnya yang masuk ke kampung-kampung itu memang diterima dengan menggalakkan di peringkat mukim ataupun di peringkat kampung khususnya di luar bandar lah. So ini sangat kita alu-alukan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mewakili Menteri Pembangunan Luar Bandar merasmikan penutupan kursus Mobile ICT yang disertai 20 peserta di Balai Muhibah Kampung Kionsom Topokon, Tamparuli. Kursus dianjurkan bersama Pusat E-Desa Topokon, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Kionsom dan kawasan Rukun Tetangga Pekan Topokon. Banyak juga yang kami belajar. Macam menaip begitu, buat edit gambar-gambar macam tu. Mungkin meminta ajar lagi sama yang, sebab budak-budak semua tahu tapi saya sendiri yang tidak tahu lah. Mungkin mau kasih dalam lagi pengetahuan, minta ajar sama diorang. Tapi ada asas sudah. Saya memang sangat-sangat berterima kasih lah dengan kursus yang begini bagus. Sangat baiklah untuk orang kampung, lebih-lebih lagi untuk yang orang muda lah. Sebab sekarang ni kan semua pun pakai internet. Kalau paling-paling guna iPad, laptop. Kalau muda-muda sangat penting lah untuk pembelajaran ke apa-apa tiap hari. Bukan juga orang muda, orang tua pun sesuai juga. Pengalaman saya sebagai trainer mengajar di sini, saya sangat enjoy dengan peserta dan juga berbagi ilmu dalam pelajaran pengetahuan ICT lah. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia bahagian Beaufort menyerahkan sumbangan wang tunai kepada 15 ahli usia yang terlibat dalam kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat baru-baru ini. Sumbangan disampaikan menerusi program ziarah ukhuwah di Masjid Ashish Syakirin, Kudat. Bercakap kepada RTM, Timbalan Ketua Usia Bahagian Beaufort, Ustaz Haji Jaludin Haji Kadir memberitahu program dilaksana bagi mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan ahli usia sekaligus memberi sokongan kepada mangsa kebakaran. Untuk menyantuni mangsa-mangsa kebakaran yang berlaku pada bulan yang lepas di kampung Landung Ayang Kudat, yang mana ada juga di kalangan ahli keluarga kita anggap ahli-ahli usia ini sebagai ahli keluarga kita. Jadi kami merasa bertanggungjawab, merasa sama-sama memikul kesedihan dan kepiluan itu. Sebagai tanda kasihnya kami datang ke sini untuk menyampaikan sedikit bantuan. Penerima yang ditemui RTM menzahirkan kesyukuran dengan keprihatinan usia. Kepada yang menyumbang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana membantulah. Kami memang bangsa kebakaran lah. Kami berharap sumbangan ini dapat mengurangkan beban kami. Wakil daripada semua yang terlibat dalam kebakaran di Kampung Landung Ayang, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada YB Roslan Muharram kerana memberi kami sumbangan untuk meringankan lagi beban kami sebagai mangsa kebakaran.
Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya Anisia Daules. Teruskan bersama kami di Berita Wilayah untuk berita seterusnya. Kembali ke Angkasa Puri bersama Sahih. Sahih, silakan. Terima kasih, Anne. Penubuhan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDI) menyasarkan 800,000 usahawan kecil beralih kepada pendigitalan menjelang 2025. Di Labuan, penubuhan dua pusat itu di Kampung Lubuk Temiang dan Kampung Sungai Labu disambut baik masyarakat yang teruja memanfaatkan kemudahan itu. Rosila Jus ada laporannya. Selain bertujuan memperkasa kegiatan ekonomi digital usahawan kecil di luar bandar, Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDI) di Labuan juga menyediakan pendidikan penggunaan internet selaras arus kemodenan masa kini. Pengurus PEDI Kampung Lubuk Temiang Labuan, Kamariah Masih berkata, terdapat pelbagai kursus yang diberikan pusat tersebut yang boleh dimanfaatkan penduduk setempat. Masyarakat setempat juga mengikuti pelbagai kursus dan latihan berasaskan ICT seperti usahawan agak menggalakkan menyambut dengan baik kerana PEDI memberi peluang kepada komuniti untuk mempelajari dan mengikuti kelas-kelas keusahawanan dan e-dagang yang disediakan. Dengan kewujudan PEDI ini, kita boleh membantu mereka yang kurang pengetahuan dalam bidang ICT, kurang kemudahan internet. Kita boleh membantu masyarakat kampung yang berada di sekitar sini untuk mendapatkan khidmat internet dan belajar tentang basic ICT lah. Bagi penduduk Kampung Lubuk Temiang, kewujudan PEDI memberi banyak kelebihan dan peluang untuk lebih peka dengan perubahan era digitalisasi. Sepanjang penubuhan PEDI ini, saya dapati komuniti di sini lebih mudah untuk mendapatkan akses internet bagi terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah lah. Saya sekarang dalam usaha untuk mendigitalkan saya punya perniagaan. Saya lakukan itu di pusat PEDI. Memang saya pengguna tegar lah di sini sebab ini yang kira paling dekat yang saya boleh macam guna kemudahan. Satu, kemudahan. Kedua, sebab sini ada yang orang yang pandai yang kira bagi tunjuk ajar lah. Sementara itu, Ketua Kampung Lubuk Temiang Awang Kuasa Zali Pengiran Saleh berkata, ahli jawatan kuasa kampung sentiasa bekerjasama erat dengan PEDI bagi menggalakkan komuniti menggunakan kemudahan yang disediakan. Alhamdulillah, sejak penubuhannya pusat ini banyak membantu kepada golongan-golongan yang ingin memulakan perniagaan di kampung, dan kita di pihak JKK memang bekerjasama erat dengan staf di sini untuk menyebarkan maklumat yang kita ada, apa perkhidmatan-perkhidmatan yang mereka berikan. Selain memberi capaian internet secara kolektif kepada masyarakat setempat, penubuhan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia ini juga memberi peluang kepada mereka untuk mengikuti pelbagai kursus termasuklah ICT dan meningkatkan kemahiran menggunakan platform e-dagang. Ia sekaligus memberikan mereka peluang untuk menjana pendapatan melalui perniagaan secara dalam talian selaras arus digitalisasi masa kini. Rosila Jos, Berita RTM. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara tumpuan hari ini mengenai perkembangan fasa 1 projek Lebuhraya Pen Borneo LPB Sarawak. Perincian lanjut kita bersama Buma Wein. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahih. Keseluruhan fasa 1 projek Lebuhraya Pen Borneo LPB Sarawak sepanjang 786 km kini telah siap 78%. Timbalan Menteri Kejaraya Dato' Arthur Joseph Kurup mendedahkan ini melibatkan beberapa pakej dan seksyen yang telah dibuka kepada pengguna jalan raya, termasuk pakej Teluk Melano ke Sematan yang telah siap sepenuhnya pada 6 Januari 2019 dan seksyen Julau bagi pakej kerja 7 Persimpangan Bintangor ke Persimpangan Julau pada 28 Oktober 2021. Selain itu, ujarnya seksyen serian bagi pakej kerja 3 bulatan serian ke Balaringin telah disiapkan pada 4 Disember tahun lalu dan seksyen Nyabau bagi pakej kerja 10 simpang Nyabau ke Sungai Tangap pada 26 Januari tahun ini.
Datuk Atur menambah tarikh siap keseluruhan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak Fasa 1 mengikut terma kontrak ialah pada penghujung tahun ini, namun pandemik COVID-19 telah memberi kesan ke atas kemajuan kerja dan kos pembinaan projek tersebut. Sehubungan dengan itu, beberapa pakej akan mengalami sedikit kelewatan dan anggaran tarikh siap akan melangkaui suku pertama tahun 2023. Datuk Atur berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi di persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut beliau lagi, Kementerian Kejaraya dan Jabatan Kejaraya Sarawak akan sentiasa memantau dan membuat pelbagai pelan mitigasi, antaranya penyelarasan semula jadual pembinaan dan lanjutan masa bagi memastikan kelancaran serta kelangsungan beberapa pakej projek agar tarikh penyiapan tidak terlalu jauh daripada tarikh asal. Ini termasuk memantau prestasi kemajuan projek secara berterusan melalui lawatan berkala dan sesi libat urus bersama kontraktor serta perunding bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek. Manakala bagi fasa 2 projek LPB Sarawak, Timbalan Menteri itu memaklumkan kerajaan telah meluluskan beberapa projek berimpak tinggi termasuk pelaksanaan jajaran Trans Borneo merangkumi jajaran fasa 2 LPB Sarawak yang telah dibatalkan oleh kerajaan terdahulu dan fasa 2 jajaran Sarawak Sabah Link Road SSLR yang merupakan kesinambungan fasa 1 SSLR bagi menambah baik jaringan jalan raya dari Miri, Limbang dan Lawas. Saudara, pemimpin komuniti yang dilantik kerajaan perlu mengamalkan sikap menyeluruh inklusif dalam melaksanakan perkhidmatan mereka. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Ming Ti, perkhidmatan diberikan seseorang pemimpin komuniti perlu dilakukan tanpa memandang latar belakang agama, kaum dan sokongan politik penduduk yang datang meminta bantuan mereka. Michael Tiang Ming Ti turut menekankan sikap berkhidmat tanpa pilih kasih itu amat penting kerana setiap penduduk yang datang berjumpa mereka bukannya sekadar datang tanpa tujuan dan mengganggu tetapi datang mengharapkan bantuan pemimpin komuniti. Tegasnya, perkhidmatan yang baik perlu sentiasa diamalkan kerana penduduk memberikan harapan tinggi kepada wakil-wakil daripada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS setelah parti itu mendapat mandat besar pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang lepas. Jelasnya, walaupun terdapat isu yang diutarakan penduduk tidak dapat diselesaikan segera, namun beliau percaya jika ada isu besar yang tidak dapat diselesaikan di peringkat pemimpin komuniti, mereka boleh membawa kepada peringkat wakil rakyat. Of course, we cannot solve 100% everything one go, but at least we show to the people that we want to help, and they also can understand certain issues are just impossible to resolve. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis penyerahan sijil lantikan kapitan kepada 5 orang kapitan di Dun Palawan. Majlis yang diadakan Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Sibu itu disaksikan oleh Residen Sibu Wong Hee Seng dan Pegawai Daerah Sibu Suhaili Mohamad. 5 kapitan yang dilantik ialah Ling Swee Hing, Lo Mong Ing, Tiang Ni Ping, Ni Ngaleh, Yong Ing Kai dan Tiang Mi An. Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex Kampus Kuching bersedia untuk melatih pekerja industri berkaitan telekomunikasi dengan kemahiran teknologi 5G. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman berkata, ini kerana Sentex Kuching menyediakan latihan berkaitan 5G yang pertama di Malaysia. Training 5G ni, Sarawak akan jadi tempat yang pertama lah dekat Malaysia. Will be very advanced compared to the rest. Tempat-tempat lain pun tak ada dekat Indonesia, Singapura kan. Jadi maksudnya tadi kita akan jadi tempat untuk training 5G lah. As far as Huawei technology is concerned. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan program kursus jangka pendek Wireless and Microwave Hardware Installation di Akademi Digital Sentex Kuching. Jelasnya, program tersebut adalah untuk meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja industri terlibat dengan projek-projek berkaitan jalinan digital negara seluruh Sarawak yang akan diteruskan semula selepas tertangguh akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, pengarah penghantaran dan perkhidmatan Huawei Alvin Liu mahu golongan belia mengambil peluang yang ditawarkan agar menambah kemahiran berkaitan 5G.
So we have to build the 4G first, build enough power, build enough network. Then later, once consumers start with 5G, it's easy to the smooth evolution. Kursus 5 hari berkenaan disertai 14 peserta daripada 5 buah syarikat telekomunikasi di Sarawak. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Kelantan memperuntukkan RM49 juta untuk pembangunan loji mini bagi menyediakan air bersih kepada pengguna di negeri berkenaan. Ia melibatkan 8 lokasi termasuk Teluk Mesira, Keterih, Jelawat, Wakaf Baru, Kadok, Meranti, Kedai Buloh dan Telong. Exco Jawatan Kuasa Kejeraya, Infrastruktur Pengangkutan dan Utiliti Negeri, Datuk Azami Muhammad Noor berkata, peruntukan juga untuk membaik pulih sistem proses rawatan air di loji rawatan Keterih dan loji rawatan air Perul. Projek semasa di bawah peruntukan Kementerian Alam Sekitar dan Air pula melibatkan pembinaan loji rawatan air Kampung Teluk dengan kos RM48.3 juta. Loji yang dijangka mengeluarkan air terawat sebanyak 30 juta liter sehari itu dijadual beroperasi hujung tahun ini. Kita buat loji mini ni pertama sekalinya kosnya murah. Yang keduanya pasal kawasan dia itu sempit. Jadi mudah kita nak kena pasti pipe bocor dan sebagainya. Itulah. Jadi terima kasih pada kerajaan negeri telah membelanjakan hampir 49 juta untuk kita bina loji beberapa tempat tadi. Beliau ditemui selepas Majlis Apresiasi Media bersama Kelab Media Kelantan Darul Naim kemudi di Kota Baru. Turut dirasmikan logo baharu Air Kelantan Sdn Bhd AKSB dan aplikasi mudah alih My AKSB. Beliau turut menyampaikan anugerah khas kepada wartawan RTM Kelantan, Majidah Ismail, untuk laporan berita usaha AKSB menangani masalah air di Kelantan dengan projek penukaran paip-paip baru tahun lalu. Sebanyak 58 pencapaian berjaya dilaksana sepanjang 100 hari pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka bermula 21 November tahun lepas hingga 28 Februari lalu akan dibentang Jumaat ini. Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata Kerajaan Negeri sudah melakukan yang terbaik dalam memenuhi manifestonya. Menerusi majlis berkenaan, semua kejayaan akan dipaparkan kepada rakyat. Pencapaian 100 hari itu hari Jumaat. Berapa pencapaiannya hari Jumaat minggu ni. Kita akan melancarkan dan kita akan paparkan apa yang telah kita laksanakan seperti mana aku janji dalam kita punya manifesto. InsyaAllah hari Jumaat nanti kita akan paparkan apakah 58 inisiatif yang telah pun kita capai dalam tempoh 100 hari. Beliau menyatakannya pada Majlis Anugerah Projek, Program Terbaik Negeri Melaka dan Anugerah Kajian Penilaian Outcome Peringkat Negeri Melaka tahun 2021 di Melaka. Dalam pada itu, Datuk Seri Sulaiman berkata, anugerah terbabit memangkin tahap prestasi jabatan atau agensi demi memastikan Melaka terus membangun. 2022 diletakkan sebagai tahun kecekapan pelaksanaan dengan setiap perancangan dan pelaksanaan projek atau program dilaksana berlandaskan keberkesanannya. Ini penting bagi memastikan setiap perbelanjaan berbaloi untuk dinikmati rakyat. Lebih 30 buah rumah sekitar Taman Berseri Jaya, Berseri Perlis terjejas akibat banjir kilat yang berlaku petang semalam. Turut terjejas sebuah institut kemahiran MARA dan tanah perkuburan Cina. Menurut Exco Perlis yang juga adun Berseri, Ruzaini Rais, banjir dipercayai berpunca daripada masalah sampah menutupi saliran selain semak samun yang menghalang air mengalir ke sistem perparitan.
Justeru semua pihak termasuk penduduk setempat, Majlis Perbandaran Kanga dan Jabatan Pengairan dan Saliran diharap memainkan peranan masing-masing. Kalau kita lihat punca air yang datang ni daripada bukit, kan, dia telah menghapus kawasan ni, kan, dan dibawa sampai ke IKM lah. Jadi ayak tu dia sebab punca-puncanya mungkin itulah macam saya beritahu tadi, aliran sungai tidak boleh mengalir dengan cukup baik oleh kerana terdapat halangan-halangan dalam sungai dan alur-alur longkang-longkang dan alur-alur tumbuhan dan alur-alur ni dan tumbuhan-tumbuhan lah yang terdapat dalam longkang dan alur-alur dan sungai-sungai ini. Beliau ditemui media ketika meninjau kawasan terjejas banjir di sekitar Berseri. Dalam pada itu, pihak Majlis Perbandaran Kanga dan Jabatan Pengairan dan Saliran telah menggerakkan aset masing-masing ke kawasan terjejas bagi kerja-kerja penyelenggaraan parit dan saliran. Persatuan Bola Sepak Perak PAFA digantung selama 6 bulan. Ia bagi membolehkan Badan Induk Bola Sepak Negeri itu mengadakan semula mesyuarat agung luar biasa EGM untuk melantik ahli jawatan kuasa yang baru. Pesuruhjaya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof berkata, penggantungan berkenaan yang turut dipersetujui oleh dua kumpulan yang bertelagah di dalam PAFA adalah bagi memastikan persatuan itu melakukan langkah-langkah pemulihan mengikut perlembagaan mereka. Jelas Ibrahim, pihaknya turut mendapati pemecatatan yang dibuat oleh PAFA terhadap 12 ahli gabungan sebelum ini juga tidak teratur mengikut perlembagaan PAFA berdasarkan semakan laporan dan rekod yang diperoleh daripada PAFA dan Persatuan Bola Sepak Melayu Perak PBMP. Pemilihan pun dia kena buat segeralah dari segi Kongres untuk memilih. Jadi bila tak buat, ada pihak yang mendesak supaya buat, supaya selesailah isu ikut perlembagaan. Itu je. Maksudnya dari segi ini yang sering berlaku lah, bukan saja PAFA ni, banyak lagi usaha-usaha lain yang mereka ni tak memahami dari segi perlembagaan masing-masing. Itu je. Kalau semua pihak, semua pegang jawatan memahami proses ataupun perlembagaan masing-masing, saya rasa tak timbul isu pertikaian dalaman ni. Berita Wilayah edisi 7 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam keluarga.